Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Sambungan muka surat 146. Di bawah tajuk emas dan sutra asli haram bagi lelaki. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, emas dan sutra asli haram bagi lelaki. Jadi kita mula masuk kepada perhiasan. Perhiasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum lelaki. Perempuan boleh. Untuk emas dan sutra ni untuk perempuan, tetapi lelaki diharamkan. Bermakna bukan semua jenis pakaian yang kita boleh pakai. Sama dengan makanan. Bukan semua makanan yang kita boleh makan. Minuman pun sama. Bukan semua jenis minuman kita boleh minum. Begitu juga pakaian. Bukan semua jenis pakaian kita boleh pakai. Itulah nama dia Islam. Dia tak boleh lari daripada dua benda ni. Boleh dan tak boleh. Mesti itu boleh atau tak boleh. Itulah Islam. Kalau boleh semua, itu bukan Islam. Itu nama dia nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu semua boleh. Tepuk dada, tanya. Tanya apa je? Selera. Selera tu nafsu lah. Tanya nafsu semua boleh. Tapi bila tepuk dada, tanya iman, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk masuk syurga, rasa-rasa nak syurga lah, maka dia kena ada iman dan kehidupan dia tak boleh lari daripada yang boleh dan tak boleh. Siapa-siapa yang tak berminat dengan syurga, tak boleh suka-suka hati ya. Haji minat syurga? Oh tak minat, alhamdulillah. Salah daripada awal. Geng keren awal. Jadi hak berminat saja, tak minat tak apa, kita pun bukannya larang, bukannya suruh. Allah pun gitu, faman syaa falyu'min. Siapa nak beriman sila beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa nak kufur sila kufur. Tak ada masalah. Cuma kami sediakan syurga untuk orang beriman dan kami sediakan neraka untuk orang kufur. Itu sahaja pilihan kita sendiri. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jika Islam membolehkan kita untuk berhias diri, memang dibolehkan kita berhias, kita dituntut untuk menghias diri dan melarang untuk mengharamkan perhiasan diri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja wat-thayyibati minar rizq.
Maksudnya, katakanlah hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakan. Mana kita tak boleh nak melarang orang nak berhias selagi mana dia tidak menyanggahi syariat. Selagi perhiasan yang diambil tidak menyanggahi, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka perhiasan itu boleh dilakukan. Kita tak boleh pandai-pandai mengharamkannya. Nah, mentang-mentang mengaji tasawuf dalam sangat, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh. Mengharamkan benda tak boleh, tak boleh. Kalau kita berani mengharamkan benda yang boleh, kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi kita nak kena mengaji yang mana boleh, yang mana tak boleh. Perhiasan termasuk dalam tahsiniyat. Dia ada 3. Yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, yang 3 tahsiniyat. Daruriyat ialah perkara yang mesti ada. Kalau tak ada benda ni, maka keselamatan kita boleh terancam, bahkan nyawa kita boleh terancam. Maka yang tu nama dia daruriyat. Contoh, makan minum kena ada. Kita sebagai makhluk, sama ada manusia ke binatang, dia kena ada 2 ni, makan minum. Kalau tak ada yang ni, pakcak boleh hidup lama mana? Maka makan minum merupakan daruriyat. Itu contohlah, banyak lagi contoh bagi faham. Mana kita wajib ada benda tu. Nah, daruriyat. Kalau tak ada, boleh mati, boleh mengancam keselamatan, nyawa dan sebagainya. Nama dia daruriyat. Yang kedua, hajiyat, keperluan. Keperluan dia tidak sampai tahap mengancam nyawa, mengancam keselamatan. Nah, ada makanan tapi tak apa sedap. Nasi itik ada pun. Macam kat hospital tu. Nah, nasi apa panggil cik? Nasi buah kuah sayak tawak gitu tak sedap lah, tapi ada lah makan. Tapi tak sedap. Tak apa, tu dia kira masuk dalam keperluan saja. Makanan itu daruriyat, kena ada. Kemudian makanan nak sedap tak daruriyat, masuk dalam keperluan saja. Ataupun tahsiniat, benda hak untuk menambah bagi comel sahaja. Nah, jadi perhiasan ialah tahsiniat, nak tambah, nak bagi comel. Kalau kereta kita beli, hak daruriyat dia ialah enjin, body kereta, enjin kereta, tayar kereta. Tak ada itu kereta boleh jalan tak? Jengkreng. Tuan-tuan. Nah, keperluan mungkin kita perlu kepada airbags. Tak ada airbag pun tak apa, tapi keperluan juga untuk keselamatan. Boleh buat airbag. Nah, ataupun spotlight contoh. Spotlight tahsiniat dah. Jadi tahsiniat apa dia? Sport rim. Tahsiniat. Aku comel tak ada apa. Ada sport rim. Komang kereta. Jadi 3 tu. Nah, baik. Jadi perhiasan termasuk dalam tahsiniat, nak bagi comel. Baik. Jadi tak boleh kita mengharapkan perhiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik peristiwa itu, Islam juga mengharamkan ke atas kaum lelaki 2 jenis perhiasan. Hak ni kita kena ingat. Namun begitu tidak pula diharamkannya ke atas kaum wanita. Jadi 2 ni, hak lelaki ni, hak 2 diharamkan ni. Pastikan kita didik anak kita betul-betul. Walaupun budak-budak tak haram dia nak pakai 2 ni. Budak-budak bukan akil balik, tak apa, tuan-tuan. Tapi sebagai pendidikan, jangan bagi pakai 2 ni. Supaya bila dia besar nanti dia tak pakai. Hari ni kita tengok banyak lelaki pakai mask. Salah siapa? Haji, esok masih ada? Tiada esok bagimu. Esok untuk siapa? Filem siapa? Jin Samsudin. Salah siapa? Salah ibu mengandung ke salah apa? Ibu mengandung tak salah. Bapa yang mengandungkan pun tak salah. Tapi silat pendidikan. Tak pernah bagi tahu kepada anak lelaki yang kata mas tak boleh pakai untuk lelaki.
Sutera kita jangan jumpa lah pakai lelaki pakai sutera walaupun ada, tapi emas tu banyak. Pakai cincin emas, pakai gelam emas, pakai rantai emas. Macam mana lelaki boleh pergi pakai rantai, macam mana lelaki boleh pergi pakai gelam? Salah siapa di situ? Sedangkan kita ada sistem pendidikan, tuan-tuan. Bermula di sekolah rendah lagi. Kita ada sistem kita. Kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah. Nak sampai universiti tu dia mesti lalu punya sekolah rendah, sekolah menengah. Ada tak masuk sekolah rendah, tak masuk sekolah menengah, terus masuk U ada. Ada, gila babi kalau ada. Tuan-tuan. Mesti dia lalu punya. Sekolah rendah, sekolah menengah dah cerita, dah benda tu tak boleh. Kita masuk dalam kita punya kurikulum pendidikan Islam. Dalam kurikulum, silibus pendidikan Islam, benar tu ada. Di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ni ada. Tapi macam mana sampai dia boleh tak faham yang kata benda tu tak boleh pakai. Betapa ramainya remaja kita hari ni hak pakai gelam, pakai rantai. Walaupun dia bukan emas. Kita akan bincang malam ni. Baik tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, apa dia dua jenis yang tak boleh pakai? Yang pertama, menghias diri dengan emas. Mana lelaki tak boleh langsung dengan emas ni. Yang kedua, memakai kain sutera asli. Sutera campur tak apa. Asli, tidak ada campur dengan apa-apa. Tak boleh pakai. Baik, ini dua perhiasan. Dia termasuk perhiasan yang diharamkan ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tengok dulu hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang kata benda dua ni haram. Agama dia mesti ada nas, dia mesti ada dalil. Baik, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu fi yaminih wa akhaza zahaban faja'alahu fi shimalih. Summa qala inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah SAW telah mengambil kain sutera dan dipegangnya. Nabi pegang kain sutera. di tangannya yang kanan. Dan mengambil emas dan dipegangnya pada tangan kiri. Ni sutera, ni emas. Nabi pegang dua-dua ni. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua-dua ini, emas dan sutera ini, adalah haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Itu satu hadis. Baik, hadis yang kedua ataupun dalil nas yang kedua daripada hadis diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasu al-harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Maksudnya, janganlah sampai kamu memakai pakaian sutera, kerana sesungguhnya sesiapa yang memakainya di dunia tidak akan dapat memakainya di akhirat nanti. Larangan atas dunia aja tuan-tuan. Larangan atas dunia aja. Macam arak dilarang makan, minum atas dunia saja. Di sana boleh minum. Di sana boleh minum. Ada 4 jenis sungai sebut dalam surah Muhammad. 4 jenis sungai dalam syurga hak kita boleh minum. Yang pertama sungai mineral water. Yang kedua sungai arak. Yang tiga sungai syushu. Yang keempat sungai madu. Semua Pak Cik pilih yang mana? Ketahui dah madu. Sungai arak ada. Mana boleh minum? Dalam syurga tu akan di gelas-gelas ni, gelas katsun, hak disebut dalam syurga, gelas yang dipenuhi dengan arak. Arak tak pernah kosong. Bila kita minum, kita letak, datang wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh kanak-kanak yang menjadi nak panggil apa? Yang akan
membantu kita dalam syurga nanti. Kanak-kanak hak mati budak. Maksud syurga mereka jadi pelayan syurga. Tengok kosong, tuan. Tengok kosong, tuan. Arak. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Arak dalam syurga tidak akan memeningkan kepala kita tak sakit dan tidak mabuk. Maka siapa yang minum arak atas dunia, dia tak boleh minum arak di syurga. Arak atas dunia dengan syurga mana mahal? Arak atas dunia murah pada mineral water. Mabuk pula tu. Minum lebih segelas dua mabuk. Arak syurga, dia memang di syurga tidak ada benda yang boleh dinilai dengan apa-apa yang ada dalam syurga. Siapa minum arak atas dunia, syurga dia hilang. Arak tak boleh minum. Sama dengan pakaian ni, pakaian sutra ni semua ni dalam syurga boleh. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa. Jemaah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Mereka memakai pakaian daripada sundus. Sundus ni sutra halus yang berwarna hijau, dan juga istibraq. Istibraq ialah sutra kasar. Sutra ada dua jenis. Satu sutra kasar, satu sutra halus. Dua-dua ini pakaian ahli syurga. Quran sebut dah. Maka diharamkan bagi kita pakai sutra atas dunia. Siapa pakai sutra atas dunia, dia haram pakai sutra dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena beringat, tak boleh pakai. Itu dalil yang kedua. Hadis tentang sutra. Tadi mas dan sutra, dua-dua Nabi kita haram. Yang ini khusus untuk sutra. Dalil yang ketiga, Nabi SAW juga pernah bersabda berkenaan dengan memakai sutra itu. Sabdanya, innama hazihi libasu man la khalaqalah. Maksudnya sesungguhnya ini sutra adalah pakaian orang yang tidak ada budi pekerti yang mulia, yakni pakaian orang-orang jahat. Riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu peristiwa, baginda SAW melihat cincin yang diperbuat daripada emas di tangan seorang lelaki. Di tangan maksud di jari dia. Lalu baginda SAW mencabut cincin itu dan meletakkannya. Lantas baginda SAW bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama zahaba Rasulullah SAW khuz khatamaka intafi' bih qala la wallahi la akhuzuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apakah seseorang kamu sengaja mahu mengambil seketul bara api? Nabi ibaratkan emas, cincin emas yang ada di jari lelaki tadi seperti bara api. Dia pakai cincin emas seperti dia pakai bara api. Nabi buat contoh, buat permisalan, perumpamaan. Pakai cincin emas macam pakai bara api. Macam Quran buat perumpamaan orang yang makan harta anak yatim macam makan bara api juga. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka sebenarnya makan api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan dilontar masuk ke dalam api neraka. Masa dia makan harta anak yatim, dia ambil duit, dia beli nasi. Masa dia makan nasi tu macam makan api neraka. Masa dia makan ayam dengan duit anak yatim tu macam makan api neraka. Kita pun sama, pi tahlil, hak dia buat dengan harta anak yatim. Kita makan nasi di rumah tahlil, kita makan ayam di rumah tahlil, macam makan api neraka. Perumpamaan. Tuan-tuan, tuan-tuan, simak yang dirahmati. Makna Nabi marah, Quran pun tak bagi. Hak tu harta anak yatim, hak ni cincin emas. Nabi buat contoh seperti pakai bara api.
Apakah seseorang kamu sengaja mahu mengambil seketul bara api lalu dikalungkan ke tangannya, dicincinkan, dipakai di tangannya, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pergi, Nabi tarik meletak bawah, Nabi tinggal begitu saja. Ada yang mengatakan kepada orang itu, apa, ambillah semula cincinmu dan manfaatkanlah untuk orang lain. Maka jawab orang itu, demi Allah, aku tidak akan mengambil balik cincin itu setelah dicabut dari tanganku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, ni 3-4 hadis yang menjadi dalil dan bukti kita lelaki tidak boleh pakai perhiasan yang diperbuat daripada emas dan juga sutra. Baik, kita tengok selepas daripada ini perbincangan macam mana. Selain daripada cincin ini, seringkali juga kita melihat orang-orang yang kaya raya suka memakai pen emas, jam tangan emas dan sebagainya. Adapun memakai cincin dari perak, Rasulullah SAW membenarkannya bagi kaum lelaki sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi apa-apa perhiasan daripada emas dan juga sutra, lelaki memang tak boleh pakai. Baik, kita bincang apa dia perhiasan yang lelaki boleh pakai. Perhiasan yang lelaki boleh pakai satu sahaja. Nah, satu sahaja. Apa dia, Haji? Hak satu tu apa dia? Allahu Rabbi. Cincin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Blur. Lelaki cuma boleh pakai perhiasan cincin. Gelang perhiasan wanita. Rantai perhiasan wanita. Subang perhiasan wanita. Baik, bila kita bincang masalah emas, hanya berkaitan dengan cincin. Hak lain tak masuk. Rantai tak masuk, gelang tak masuk, subang tak masuk. Sebab dia pada asal memang tak boleh. Tak masuk dalam perbincangan. Rantai daripada asal tak boleh. Gelang daripada asal tak boleh. Subang daripada asal tak boleh. Tak masuk dalam perbincangan yang tu. Tiba-tiba dia kata boleh pakai rantai sebab apa? Besi. Tiba-tiba dia kata boleh pakai gelang sebab apa? Getah. Tak boleh. Itu bukan perhiasan lelaki. Perhiasan lelaki ialah hanya cincin. Lain pada itu semua hak wanita. Oleh kerana itu lain pada cincin, sama ada emas, sama ada perak, sama ada gansa, sama ada besi, sama ada tembaga, sama ada kain, sama ada getah. Tak boleh. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab itu perhiasan wanita. Yang inilah salah faham yang berlaku. Saya pergi singgah di satu, bukan kedai lah, tepi-tepi jalan, ada jual nasi lemak. Berhenti beli nasi lemak. Nah, tengok dia pakai rantai hak jual tu. Budak tunggu SPM, tunggu result SPM. Sambil-sambil tunggu result, tolong mak dia jual nasi lemak pergi jalan. Dia pakai rantai. Dia tanya dia, sebab apa adik pakai rantai? Tak boleh lah. Tak boleh. Yang ni besi Ustaz? Besi. Tengok cara jawab. Besi. Saya tak kira besi. Emas ke, besi ke, perak, gansa. Tak boleh. Rantai perhiasan wanita, apa jenis pun tak boleh. Yang boleh pakai cincin. Cincin apa? Cincin perak. Kedah Selangor memang tak boleh pakai. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Oh, gitu. Tak buang ni, tak buang. Minggu depan singgah pula. Sekali-sekala kita minggu kuliah subuh. Habis kuliah subuh balik singgah tak? Pergi sekolah nak boleh. Tak ada lah, tak okey lah.
Dia tanya balik, mana rantai mana? Oh, dia kata, bagi beruk. bagi beruk, okay. Beruk boleh pakai rantai. Beruk jantan pun tak apa, tak ada kaitan dia tu. Jantan betina boleh berlaku, binatang tak kena taklif, tak kena beban syarak, tak kisah dia. Minum arak boleh beruk, tapi mabuk nanti. Kejar je. Dah bagi ni beruk pakai dah. Saya tak tahu. Dia tak tahu. Nah, tak tahu tu lain cerita. Tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun buat-buat tak tahu. Sebab benda ni, benda yang boleh dikatakan benda biasa basic dalam agama. Yang tak perlu kita mengaji dalam-dalam, kita boleh tahu. Tak ngaji pun tahu. Mak takkan tak boleh cerita mak. Mak memang tak cerita. Mak jenis tak ngaji daripada awal mak ni. Tu je. Ha. Tapi lah ni tengok perempuan lebih banyak dan lelaki lah ni. Tuan-tuan. Mari saya pergi ceramah satu sekolah. Tapi mungkin hari kerja kot, pagi. Nah, hak datang dengar kuliah semua perempuan. Lelaki dah 5 orang. Hak lain perempuan semua. Ibu bapa, tapi ibu ramai sebab tu ibu boh dulu. Bapa boh kemudian. Yang pertama bapa ni dia jenis mungkin kerja, hari kerja. Kalau mesyuarat PABG memang ibu-ibu datang, bapa tak datang. Tu pacar pernah datang PABG selama pacar hidup atas dunia. Aku tak pernah datang pacar ni. Dak aku tak nak gerak. Kita ada bini, so bini pergi lah, bini kan kerja pun. Kalau bini kerja tak apa, kita gila-gila. Tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tak ada. Satu, yang kedua mungkin orang lelaki ni dia dengan perempuan cepat mati lelaki. Nah, jadi hak datang tu dikira janda-janda lah. Tuan-tuan, jadi hak mak ni kurang sikit lah. Patut hak bapak wakil pergi mengaji masjid, kena beritahu anak tak boleh, rantai-rantai tak boleh pakai, jenis apa pun tak boleh pakai, kena didik daripada awal. Sebab apa dia jadi tak tahu? Wallahualam, kita pun pelik. Benda ni bukan benda dalam sangat. Nah, bukan bincang mazhab pada. Benda tu benar jelas, mudah. Tetapi masih lagi ramai lelaki, lebih lagi remaja. Nah, ada juga retua yang pakai cincin, yang pakai rantai dan juga gelang. Baik, tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian, kain pun tak boleh. Apa dijadikan kalung tak boleh pakai. Lelaki ni, tuan-tuan, ni kita nak pakai getah boleh tak? Getah ada getah warna hitam, ada getah warna orange, ada getah warna merah. Getah. Dia tengok orang pakai getah. Pakai buat apa? Dia akan tasyabuh kita dengan perempuan. Kita ni bagi kosong sini ni. Kosong, yang bagi ada. Ni ambil jarum tu, getah sampai sini getah. Siapa dia? Ada jual nasi lemak. Getah dia buh sini, dia ambil satu-satu, dia ikat. Tak boleh pakai. Apa suruh? Tak kat bawah. Jangan buat benda-benda hak menyerupai perempuan. Hak jenis ada jenis ini mami jarum. Sebab apa jadi papa jarum? Jangan bagi ada apa pun di lengan kita ni. Getah ke kain jangan bagi ada. Tu budak-budak ustaz, budak-budak kan ada sini kain hitam. Kain hitam. Sebab dia menangis malam, bila menangis malam ayah dia pergi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh pun bagilah jampi-jampi semua, dia bagi kain hitam pakai sini. Tak apalah dia budak. Sama ada lelaki atau perempuan tak masuk dalam taklif lagi tu. Nah, cuma kita nak bincang boleh ke dia pakai, itu nama dia tangkal. Maka memakai tangkal hukumnya adalah haram dan berdosa. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitu, kena faham elok-elok. Apa yang kita boleh pakai cuma cincin, dan cincin itu diperincikan hanya perak. Bermakna cincin emas tak boleh pakai, cincin gansa majoriti ulama tak boleh pakai. Cuma fatwa negeri Kedah kata boleh. Hak lain semua tak boleh, termasuk ulama-ulama besar satu dunia. Sebab gansa dia campuran dengan logam lain, dengan perak, dengan besi, dengan tembaga dan sebagainya. Kalau kita lebur semula, dia boleh asingkan.
Cincin gangsa tu kalau kita lebur semula boleh hasilkan. Yang ni logam lain, yang ni emas. Bila boleh diasingkan maka tak boleh. Tidak boleh ada campuran dengan emas. Jadi nak selamat jangan pakai gangsa. Pakai cincin perak sahaja. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pen emas tak boleh. Harga 20,000 pen emas. Tak boleh. Jam tangan emas Rolex. Berapa ribu je Rolex? 10,000, 12,000. Tak boleh. Gigi emas. Boleh Haji? Haji ibu gigi emas cantik Haji. Senyum ting, nampak macam bintang ting. Baik, boleh kita hak lelaki pakai gigi emas. Gigi dia buat biasa. Buat gigi palsu hak biasa dengan batu ni. Dia kadang-kadang tak sesuai dengan gusi kita, dia jadi busuk. Bini pun marah, kawan-kawan pun tak suka. Pergi solat pun jadi bila kita baca keluar busuk. Maka kita pergi jumpa tokek kedai gigi, kita nak tukar gigi ni busuk, tak boleh pakai. Ada kata kita buat dengan emas. Tu istimewa emas. Emas tak busuk, tak karat, tak busuk. Emas. Maka dia pun buat gigi emas, bubuh di kita ni. Boleh Haji? Boleh. Gigi emas boleh. Haji buat banyak-banyak hari. Mati pun nak katok. Ada hukum dia kalau laki kita pakai, ayah kita pakai gigi emas, bila dia mati tu kita nak ambil kedok gigi emas tu. Ulama sebut kalau kita nak tarik ambil gigi emas tu tidaklah mudah saya tarik, tak boleh ambil lah. Kalau nak tarik tu susah, kalau kata dia hidup sakit, maka tak boleh ambil. Menyiksa mayat nama dia. Mayat tu dia sama orang hidup. Kalau orang hidup sakit, dia pun sakit. Kalau hidup tak sakit, dia tak sakit. Maka kalau payah kita nak tanggalkan, biarkan sajalah. Lepas mati 10 tahun, gali kubur semula. Tinggal mah ada dalam tu. Ambil. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gigi emas boleh cincin emas tak boleh. Gigi tu diharuskan oleh syarak. Atas alasan darurah. Sebab pakai hak lain busuk, pakai emas tak busuk, maka darurah boleh pakai. Satu lagi hak sebut dalam kisah zaman Nabi ialah hidung emas. Hidung emas boleh. Haji boleh. Cuba pergi buat hidung emas. Tapi bila kita pakai hidung emas, kita kena bawa gerai sini, gerai, tidak akan dicuri orang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, zaman Nabi ada sahabat pergi perang. Dia dilipah oleh pedang, dia elok pedang tu piung kena hidung. Hidung mancung, putus hidung, tinggal lubang. Tak mati. Jadi dia pun buat hidung palsu lah. Hidung bila dia putus, kena buat hidung palsu, kena buah balik. Sebab kalau tak buat, hujan turun payah, jenuh lari. Masuk ayat bersin jenuh. Maka dia buat dengan logam, bukan emas lah, dia buat bubuh sini. Jadi tak tahan ni, busuk dan sebagainya, tak sesuai dengan dia, maka dia buat dengan emas. Boleh, Nabi tak kata apa. Darurah. Hidung yang kita yang putus contoh, mana tahu naik basikal jatuh, cium, kelepuk, kena kepit dengan benda, putus hidung. Hidung mancung. Tak ada hidung ni. Dia boleh buat emas, hidung emas, letak sini. Tetapi dia kena pakai bodyguard. Sebab hidung dia bernilai. Nak pakai bodyguard. Baik, dua tu boleh. Darurah. Gigi emas dan juga hidung palsu yang kita buat daripada emas kalau yang terputus hidung. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lain pada tu tak boleh. Baik, ittakhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin wa kana fi yadihi summa kana ba'du fi yadi Abi Bakrin summa kana ba'du fi yadi Umar summa kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri arisin. Maksudnya Rasulullah SAW telah membuat sebentuk cincin dari perak dan dipakainya di tangan baginda SAW. Kemudian selepas baginda SAW wafat,
berpindah ke tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian ke tangan Umar radhiyallahu anhu, kemudian berpindah ke tangan Utsman radhiyallahu anhu, sehingga cincin itu jatuh ke dalam perigi aris. Mana berpindah-pindah selepas kematian, mana boleh pakailah. Dalil kata boleh pakai cincin perak. Adapun logam-logam yang lain seperti besi dan selainnya, maka hukumnya tidak ada nas yang sahih yang dapat mengharamkannya. Lain pada emas boleh pakai belakang, tak ada hal. Lain pada emas dan gansa boleh pakai, tak ada hal. Sama ada besi ataupun tembaga ataupun apa-apa, kayu, kokor, tak apa. Okay. Satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada orang lelaki yang ingin mengahwini wanita yang hendak menyerahkan dirinya untuk dikahwini, baginda SAW bersabda, iltamis walau khatiman min hadidin. Maksudnya, berilah wanita itu sebentuk cincin walaupun dari besi. Ini menunjukkan sebagaimana pendapat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya memakai cincin dari besi itu halal bagi kaum lelaki. Islam juga membolehkan memakai kain sutra sekiranya ada keperluan kesihatan yang menetapkannya. Ini kerana Rasulullah SAW membenarkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu memakai sutra ketika badan mereka diserang penyakit gatal-gatal. Kena penyakit gatal nak pakai kain katan biasa tak boleh. Kena tu gatal miang, jadi miang. Sutra dia lembut, dia tak miang. Maka dia pakai yang tu, Nabi tak kata apa. Maka boleh darurah penyakit kulit, maka boleh buat baju daripada sutra. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sutra ni dia tak boleh pakai. Pakai maksudnya kita duduk dalam. Kita duduk dalam dia. Dia di luar, kita di dalam kain sutra tu tak boleh. Contoh pakaian, baju ni. Baju kita di luar ke dalam ni? Kita di luar. Peninglah ibu buku bapa. Kita duduk dalam, dia duduk luar. Kalau baju tak boleh, selimut pun tak boleh. Selimut tu bukan baju dia selimut, tapi bila kita selimut diluarkan, kita di luar. Kita duduk dalam selimut lah. Maka bila kita dalam selimut tak boleh. Selimut tak boleh, dia bersutra. Cadar boleh cadar. Cadar kita duduk dalam kan, dia duduk dalam. Dia kena faham, nanti tanya pula. Baju maklumlah baju tak boleh. Tapi yang lain, kalau dia di luar tak apa. Contoh kita buat lapik kerusi. Kerusi kita ambilkan sutra, letak tu kita duduk atas, boleh tak? Boleh, sebab itu tak nama pakai. Tubuh kita di luar, dia pun di luar. Boleh, tak ada masalah. Kita buat tirai rumah boleh tak? Boleh lah. Yang pakai tak boleh. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, situ sutra. Okay. Habis itu, tengok hikmah pengharaman sutra ke atas lelaki. Kenapa sutra diharamkan? Hakikatnya Islam telah mengharamkan sutra dan emas ke atas lelaki dengan maksud tujuan mendidik mereka dengan satu moraliti yang tinggi lagi mulia. Ini kerana Islam adalah agama yang mementingkan perjuangan dan kekuatan orang lelaki. Ada keistimewaannya yang tersendiri dalam bentuk anggotanya. Tidak seperti bentuk badan wanita. Lelaki tidak boleh menyerupai wanita cantik yang meleret pakaiannya hingga ke tanah, menghias diri dengan emas bermewah-mewah dan memakai sutra pada badan seperti kaum wanita. Lelaki Allah cipta dia sasa, tubuh dia sasa. Dia guna untuk mempertahankan Islam, mempertahankan agama, pergi perang wajib, jihad lelaki wajib, perempuan tidak wajib. Sebab tubuh dia tak sesuai untuk perang. Lelaki memang dicipta untuk melakukan kerja-kerja lasak. Di mana yang ada tempat hak lasak, perempuan tak ramai lah. Contoh pergi ILP Jitra. Saya duduk lama 6 tahun ILP Jitra ni. Lelaki 1000 lebih, perempuan tak sampai 50 orang. Sebab apa? Sebab kos yang ditawarkan hak pertama kali otomotif, kereta tak sesuai dengan perempuan. Yang kedua, kenderaan berat perdagangan tak sesuai, lori bas tak sesuai dengan mereka. Jenis-jenis untuk lelaki, perempuan tak ramai.
Tapi kalau pergi jenis menjahit, memasak, hak tu lelaki ramai, perempuan ramai. Dia kena sesuai. Maka Allah cipta tubuh lelaki dia sesuai untuk sasar kekuatan. Maka emas itu perhiasan sesuai untuk orang perempuan sahaja. Sutra juga kain dia lembut, tidak matching, orang paling matching panggil. Tidak matching dengan tubuh seorang lelaki, maka Islam mengharamkan sutra dan juga lelaki dipakai waktu atas dunia. Sebab apa? Nak menjaga maruah seorang lelaki. Bermakna kalau ada lelaki pakai sutra dan ada lelaki pakai rantai, pakai gelang, maruah dia sudah jatuh lebih murah daripada sajad. Berat nanam. Hukum dia sama. Nah, hukum dia sama. Lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki, hukum dia sama, dilaknat. Seorang lelaki mengubah jantina jadi wanita, dilaknat. Seorang lelaki pakai rantai juga dilaknat. Hukum dia sama. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, nah dia sama, dia tasyabbuh, tak boleh. Jadi depa ni ada rasa ke tidak? Hak lelaki pakai rantai. Haji tengok macam mana? Haji tengok. Nampak macam mana? Di Bali dulu ada seorang. Dia ni handsome, memang handsome dia ni. Lelaki paling handsome di Bali dia. Aku nombor 2. Dia nombor 1. Putih melepak dia ni. Hidung ya Allah, Iran tu. Mata bercelok mata. Bulu kening lebat lebih kurang sikit pada Haji Gani. Jadi tak mari sini tak apa. Comel. Jadi dia bekas tentera. Dia kerja di Sabah dulu, tentera. Lepas tu balik ke Melaka, Kedah. Tak boleh kerja dah, balik ke Kedah. Dia dalam keadaan comel, handsome dia tu. Dia pakai rantai, dia pakai gelang, dia pakai subang. Semua dah. Sebab apa Haji? Sebab dia gila. Dia gila tu balik. Dia gila di sana, tak tahu kena buat dengan orang Iban, aku tak tahu apa. Tapi gila. Dia handsome sangat, mungkin perempuan Iban nak dia tolak, kena dia tu. Gila balik Balik sini pakai semua perempuan. Comel tengok. Jadi kelelakian dia itu hilang terus ya. Sifat kekuatan seorang lelaki itu hilang. Orang tengok dia tak rasa gerun. Orang nak mengorak dia dah. Wih ada. Tengok, hilang kelelakian kita. Bila kita pakai perhiasan wanita, kita jadi perempuan. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka Islam nak menjaga maruah lelaki. Dia tidak benarkan, bahkan mengharamkan memakai perhiasan wanita, takut nampak hilang maruah seorang lelaki. Lelaki hak tak pakai apa-apa, baru dia nampak gah sebagai seorang lelaki jati. Baik, tujuan sosial di sebalik pengharaman emas dan sutra bagi kaum lelaki adalah suatu perkara yang diwajibkan oleh Islam untuk memerangi segala rupa hidup kemewahan. Kerana kemewahan hidup itu menurut kacamata Al-Quranul Karim adalah keruntuhan moral yang seringkali mengancam kehidupan manusia dan membawa kepada kebinasaan dan kemusnahan. Ianya satu lambang tidak adanya keadilan sosial, di mana kebiasaannya segelintir manusia yang hidup serba mewah memaksa kehendaknya atas golongan manusia supaya hidup melarat. Oleh kerana itu, ianya merupakan musuh terhadap semua ideologi kebenaran yang membawa saranan menuju hidup yang baik dan sempurna. Al-Quranul Karim jelas memberikan petunjuknya dalam permasalahan ini. Baik, yang kedua dia lambang kemewahan yang melampau. Sampai peringkat semua daripada emas, cincin emas, gelang emas, rantai emas, pinggan emas, mangkuk emas, periuk emas. Maka ini satu penghidupan yang melampau, menyebabkan orang miskin rasa kecil hati. Kami nak makan pun tak ada duit, hampau semua buat dengan emas. Kekayaan yang sebenar bukan kita ada semua emas. Kekayaan yang sebenar kita menggunakan duit kita yang banyak itu untuk membantu orang miskin, untuk menghebatkan lagi masjid kita ni. Nah, kalau mikrofon tak pilot, tukar mikrofon baru. Kalau kapek kata dah teruk, dah hilang bulu, tukar kapek baru. Itu kekayaan yang sebenar. Bukan kekayaan yang kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Dah, Islam tak benarkan yang tu. Oleh kerana itu, Islam mengharamkan
menggunakan emas kepada lelaki, hanya terhad untuk perempuan sahaja. Begitu juga sutera. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ni, dia nak cerita bila satu penduduk kaum dia begitu melampau dalam perhiasan emas dan perak ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka sebagaimana orang-orang yang dahulu kala. Macam itulah. Nah. Baik. Habis masuk hikmah keharusan memakai emas dan sutera bagi wanita. Kenapa? Bagi wanita. Kenapa wanita boleh pakai? Kerana adanya pengecualian hukum bagi kaum wanita, iaitu dibolehkan bagi kaum wanita memakai emas dan sutera untuk menjaga perasaan wanita dan tuntutan kewanitaannya dengan sifat atau fitrah semula jadi kaum wanita itu suka serta cenderung untuk menghias diri. Itu dia punya fitrah. Kecenderungan untuk bermewah atau menghias diri itu tidaklah bertujuan untuk menggoda kaum lelaki serta menaikkan semangat nafsu syahwatnya. Dia tujuan untuk berhias saja. Kalau dia guna untuk menggoda lelaki, maka dia kira perempuan pelacur. Tak boleh tu, haram. Nah, hadis Nabi ayyum mara'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyah. Mana-mana wanita yang memakai wangi-wangian lalu melintasi tempat kaum lelaki supaya mereka dapat mencium bau wanginya. Mana dia pakai untuk menggoda lelaki, maka dia itu adalah penzina, dan setiap mata yang memandang itu pun penzina juga. Mata berzina bila melihat wanita-wanita yang pakai berhias macam ni. Dia pakai sekadar untuk melepasi ataupun mengikut dia punya fitrah semula jadi sebagai wanita. Tu tak ada masalah, sebab fitrah dia memang nak berhias. Dia nak pakai gelang, dia nak pakai rantai, dia nak pakai subang dan sebagainya. Sebab itu dalam syurga Allah bagi perempuan jenis-jenis itu perhiasan. Nah, ada rantai, ada gelang, ada subang. Dia tidak ada bidadara. Sebab dia tak minat jenis tu. Lelaki minat jenis mana, Pak Ji? Lelaki minat apa atas dunia ni? Perempuan. Maka Allah bagi dia lah nikah ramai dengan bidadari dalam syurga. Jadi matching tak? Matching. Sesuai tidak? Sesuai. Nah, begitu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, cukup setakat itu dulu. Kita akan sambung selepas daripada ini pakaian wanita muslimah. Macam manakah yang boleh dan yang manakah yang tidak boleh, kita sambung minggu depan.